Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penuntun, para pendengar dan di mana juga suara yang dapat didengar, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dan hidayatnya supaya kita berniat ikhlas dalam kita mengkaji sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kali ini. Pada kali ini saya akan membicarakan mengenai dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas dan peranan para belia ataupun pemuda-pemuda Islam dalam membantu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penuntun yang dirahmati Allah sekalian, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu pertama pada umur baginda 40 tahun telah menjalankan aktiviti dakwah Islam selama lebih kurang 10 tahun. Namun sambutan yang diberikan oleh penduduk-penduduk Mekah pada ketika itu kuranglah memberangsangkan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari jalan atau strategi lain supaya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat sambutan yang lebih banyak lagi daripada suku-suku kaum yang berada di luar Mekah. Pada tahun ke-11 daripada bi'athah ataupun kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang beberapa orang daripada penduduk Yathrib ataupun Madinah ke Mekah pada musim haji lebih kurang selama 6 orang. Masa itu Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah membuat perjumpaan dengan mereka, lalu memperkenalkan diri dan juga menerangkan prinsip-prinsip ajaran Islam. 6 orang yang suci ini menerima dengan senang hati apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Lalu mereka pun kembali ke Madinah ataupun Yathrib dengan memberikan kabar sudah ada seorang Nabi di Mekah yang membawa ajaran yang sangat suci dan bersesuaian dengan naluri umat manusia. Pada tahun berikutnya datanglah lagi pada tahun ke-12 Hijrah, pada tahun ke-12 Bi'athah, selama lebih kurang 12 orang penduduk Yathrib berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan ini telah dibuat satu perjanjian ataupun bai'ah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah. Di antara perjanjian itu adalah mereka tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu jua, dan tidak akan mencuri, tidak akan berbuat zina, tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan fitnah-memfitnah dan tidak akan mendurhakai Muhammad ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hal yang tidak diingini. Dalam kesempatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirimkan seorang belia yang menjadi guru utama ke Madinah untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam, Al-Quran, akidah kepada penduduk-penduduk Yathrib. Beliau ialah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang memiliki rupa lebih kurang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia seorang yang cerdik, yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilmu dan beramal dengan apa yang diajarkan dan dapat mengajarkan ajaran Islam di Madinah dengan penuh cemerlang sehingga tiada sebuah rumah pun di Madinah yang tidak mengetahui adanya seorang Rasul, dan mereka mulai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amat merindui untuk kedatangan Rasulullah ke Madinah. Beliau adalah Mus'ab bin Umair yang nantinya akan syahid memegang bendera Islam semasa peperangan Uhud. Setelah itu pada tahun berikutnya berlaku lagi Bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah ataupun yang kedua, di mana dihadiri oleh 73 orang penduduk Yathrib, 63 orang daripada penduduk kaum Khazraj dan 11 orang daripada kaum Aus. Mereka datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mulai mempelawar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bai'ah berkenaan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah dan mereka akan menjadikan Rasulullah sebagai Rasul Allah, utusan Allah, dan juga sebagai pemimpin mereka. Dalam bai'ah berkenaan, mereka berjanji bertaat setia kepada Rasulullah
dan akan mempertahankan Rasulullah SAW berhabis-habisan sehingga nyawa mereka tergadai, harta mereka habis dan pemimpin mereka semuanya mati tumpas mempertahankan Rasulullah SAW. Perjanjian ini sangat penting saudara-saudari saya dan para penonton kerana ia mengandungi beberapa perkara yang perlu menjadi inspirasi dalam kita menghidupkan ataupun dalam kita menghayati ajaran Islam. Di antaranya adalah pertama, orang-orang Islam di Madinah dan orang-orang Islam secara umumnya disarankan untuk mematuhi Rasulullah SAW dalam keadaan sedar dan malas. Kemudian berinfak semasa susah dan senang. Kemudian menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, dalam bai'ah berkenaan, orang-orang Islam diminta untuk berjuang kerana Allah tanpa memperdulikan kecaman orang lain. Kemudian yang ketiga, menyokong dan mempertahankan Rasulullah SAW apabila tiba di Madinah seperti mereka mempertahankan diri sendiri, anak isteri mereka dan juga ahli keluarga. Dan imbalannya adalah syurga yang akan diberikan kepada mereka di akhirat kelak. Ini adalah prinsip-prinsip yang sepatutnya menjadi prinsip kehidupan kita sebagai seorang Islam beriman kepada Rasulullah dan sebagai salah seorang daripada umat Rasulullah SAW. Salah seorang daripada sahabat dalam bai'ah berkenaan bangun lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah," katanya, "jika Rasulullah SAW berjaya dalam mesej membawa Islam ke Madinah nanti, adakah Tuhan akan melupakan kami satu ketika?" Apa kata Rasulullah SAW, wahai saudaraku? Kata Rasulullah, ini satu perjanjian yang sangat agung dalam sejarah umat manusia. Kata Rasulullah, darah dengan darah, roboh sama roboh, daku dari kamu dan kamu adalah dari aku. Aku memerangi siapa yang kamu perangi dan aku berdamai dengan siapa yang kamu berdamai. Ini mempunyai makna yang sangat filosofik yang menjadi inspirasi kepada orang-orang Ansar di Madinah dan juga orang-orang Muhajirin bahawa Rasulullah SAW akan tetap bersama orang-orang Islam yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala sehidup semati walaupun apa perkara yang menjadi saranan atau menjadi hambatan kepada orang-orang Islam. Setelah itu, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, mulailah orang Islam berhijrah ke Madinah secara sembunyi. Di antara yang terkenal dalam kisah berkenaan adalah bagaimana Suhaib Ar-Rumi, Abu Salamah, Umar bin Al-Khattab dan juga sahabat-sahabat lain yang menjalani perjalanan yang getir semasa berhijrah ke Madinah. Dalam keadaan berkenaan, orang-orang musyrikin Mekah, khususnya para pemimpin, sudah mulai mengesan kekurangan orang Islam ataupun kelengganan Mekah daripada penghuni-penghuni yang memeluk agama Islam. Lalu mereka pun mula berusaha mencari apa gerangan yang berlaku kepada orang Islam dan mereka mengetahui bahawa orang Islam sudah pun berhijrah ke Madinah. Lalu diadakanlah perhimpunan, perbincangan di Darun Nadwah yang diketuai oleh Abu Jahal dan juga Abu Lahab dengan suku-suku kaum kecuali kaum daripada Bani Al-Muttalib dan juga Bani Hashim. Mereka bersetuju dalam perjanjian berkenaan untuk menangkap Rasulullah SAW dan membunuhnya dengan pencungan sekali tetakan daripada pemuda-pemuda sekalian suku yang mewakili masyarakat mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Yang maksudnya mereka membuat perancangan-perancangan tetapi Allah juga membuat perancangan-perancangannya dan Allah adalah sebaik-baik pembuat perancangan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun mewahyukan kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah pada malam itu ke Yathrib. Lalu Rasulullah SAW pun mengunjungi sahabatnya iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk perancangan membawa beliau untuk berhijrah bersama pada malam itu juga. Satu perkara yang sangat menarik tuan mengenai dengan strategi Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang agung, yang pintar, yang hakim dalam menjalani ataupun mengadakan perjalanan hijrah ini. Di antaranya baginda Rasulullah SAW dan juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq memilih belia-belia pemuda-pemuda yang boleh membantu perjalanan hijrah. Di antaranya adalah Asma binti Abu Bakar, itu anak Abu Bakar sendiri radhiyallahu anha
yang ditugaskan untuk menyediakan makanan kepada Rasulullah dan juga kepada Abu Bakar As-Siddiq secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar adalah pemuda yang sangat brilian, yang pintar dan berani, yang menjadi anak pada Abu Bakar As-Siddiq, yang bertugas untuk memberikan maklumat kepada Rasulullah SAW apa yang berlaku di Mekah pada siang hari dan mengabarkannya pada waktu yang malam. Kemudian seorang lagi sahabat, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah seorang penggembala kambing yang ditugaskan untuk menggiring kambing-kambing mereka dalam perjalanan Rasulullah SAW ke Gua Thur, dan juga untuk menutup tapak-tapak kaki kesan daripada perjalanan Abdullah bin Abu Bakar semasa memberikan informasi kepada Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu daripada sumbangan pemuda-pemuda Islam dalam membantu Rasulullah SAW dalam pelayaran hijrah ke Madinah. Dan salah seorang lagi pemuda yang sangat penting dalam perjalanan hijrah ini ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Pada malam berkenaan Rasulullah SAW telah menugaskan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di tempatnya dengan memakai selimut yang selalu dipakai oleh Rasulullah SAW. Ini adalah satu perjuangan. Ini adalah satu sumbangan yang sangat bererti, menaruhkan nyawanya, hidup dan matinya kerana Rasulullah SAW. Ia adalah pejuang sejati yang sepatutnya menjadi inspirasi kepada belia-belia kita. Sayyidina Ali, tuan-tuan, adalah seorang sahabat yang mula-mula memasuk Islam. Ia adalah anak angkat dan juga sepupu kepada Rasulullah SAW, yang akan menjadi menantu kepada Rasulullah SAW dan akan menjadi khalifah Rasulullah SAW Ar-Rashidin yang keempat. Sayyidina Ali seorang yang sangat pintar dan juga berani. Pada ketika Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, ia adalah orang yang pertama di antara orang yang pertama memeluk agama Islam dalam satu perhimpunan di antara kaum kerabat Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW meminta siapakah yang akan menjadi pembantu Rasulullah SAW di dunia dan akhirat, yang hanya bangun berdiri menyahut suruh Rasulullah SAW adalah seorang pemuda, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau adalah seorang pemuda yang mempunyai ilmu yang banyak dan juga beramal dengan ilmunya dan sangat brilian dalam mengatasi masalah-masalah umat Islam pada ketika itu, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilmi." Aku adalah kotanya ilmu, wa Aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintu Madinah berkenaan ataupun kota berkenaan. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga pernah merujuk kepada Sayyidina Ali dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam ataupun rakyat pada ketika beliau memerintah sezaman Khulafa Ar-Rashidin. Selain daripada itu, ada lagi beberapa pemuda yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah SAW. Untuk makluman, kita rujuk sedikit bahawa Rasulullah pada malam itu telah pun di waktu tengah malam sudah pun memulakan perjalanan menuju ke Gua Hira dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki meninggalkan Sayyidina Ali dan juga keluarga kerabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan berada lebih kurang 3 malam di Gua Thur, dan sehingga pada malam yang berikutnya, malam yang ketiga, tepat malam yang ketiga, mereka memilih jalan yang bukan selalu dipakai oleh orang-orang Arab Mekah berjalan ke Yathrib, tapi memilih jalan selatan. Ini adalah satu strategi yang sangat brilian untuk menyelamatkan diri, dan satu perkara yang boleh kita contoh dalam kita mentadbir, membuat strategi dengan memilih cara-cara yang dapat menyelamatkan diri dan lebih selamat dan juga lebih cepat. Setelah itu, saudara-saudara saya, ada lagi beberapa pemuda dalam perjalanan Rasulullah SAW semasa ke Madinah, iaitu dikejar oleh Surakah bin Malik Al-Mudliji. Ini terkenal, kisah Surakah. Kemudian baginda dalam perjalanan itu, lebih kurang seminggu dalam perjalanan sebelum sampai ke Madinah, pernah berjumpa satu perkhemahan namanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, dan juga pernah dikejar oleh Abu Buraidah. Abu Buraidah adalah seorang panglima perang yang mengejar Rasulullah SAW bertujuan untuk membunuhnya. Tapi dengan hikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan penerangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang kebenaran Islam, Abu Buraidah akhirnya menganut agama Islam dengan puluhan pengikutnya.
Dan ada lagi seorang pemuda yang mempunyai peranan yang besar dalam hijrah Rasulullah SAW, iaitu Az-Zubair bin Awam. Apabila dalam perjalanan Rasulullah SAW berjumpa Zubair bin Awam, Zubair telah pun menghadiahkan Rasulullah dengan pakaian yang baru berwarna putih untuk sebelum sampai ke Madinah. Kemudian semasa berada di Quba, datanglah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berjalan kaki mengikut jejak Rasulullah SAW dan bertemu di Quba. Inilah salah satu pengorbanan yang dibuat oleh Sayyidina Ali, berjalan untuk menuntuti Rasulullah dengan hanya berjalan kaki. Kemudian di Quba, Rasulullah SAW beberapa hari tinggal di sana, dan sebelum sampai ke Madinah, mereka telah berjumpa dengan suku kaum daripada kerabat Rasulullah SAW, iaitu Bani An-Najjar, di mana pemuda-pemuda Islam ketika itu bersedia dengan alat peperangan yang lengkap untuk membela Rasulullah SAW. Dikabarkan diriwayatkan 100 orang pemuda bersedia bersama Rasulullah SAW. Dan semasa dalam perjalanan menuju ke Madinah, diriwayatkan bahawa tidak pernah terjadi satu perayaan yang gilang gemilang dalam sejarah Madinah ataupun Yathrib, di mana perkumpulan semua masyarakat dengan penuh keriaan, keceriaan menunggu kedatangan orang yang paling agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua penduduk Madinah, anak-anak kecil, orang tua, orang-orang yang sedang dalam sakit, dan juga anak-anak muda, lelaki dan perempuan, semuanya keluar untuk menyambut orang suci yang membawa kebenaran, yang membawa perubahan kepada dan membawa rahmat kepada umat manusia. Selain daripada itu, saudara-saudari saya ingin juga disampaikan sini beberapa sandaran ataupun sebagai maklumat awal, di mana apabila Rasulullah SAW sampai ke Madinah, perkara pertama yang dibuat oleh Rasulullah SAW adalah mendirikan masjid yang pertama ataupun Masjid Madinah sekarang ini. Kemudian ada lagi kisah berkaitan hijrah Ahlul Bait. Kemudian kisah bagaimana asal usul Qunut Nazilah, begitu juga pembinaan ukhuwah Islamiyah dan juga sejarah azan di Melaka. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan pemuda-pemudi belia negara Brunei Darussalam yang sentiasa mempunyai semangat motivasi untuk menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat, untuk dijadikan sebagai amalan dirinya dan untuk berbuat islah kepada ahli keluarganya dan juga membuat kebajikan dan ketakwaan kepada sekalian masyarakatnya. Ingatlah selalu, wahai saudara-saudari saya, syiar bendera kita ad-daimunal muhsinuna bil huda, iaitu orang-orang Brunei yang sentiasa berbuat amal kebajikan dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama berganding bahu dan juga menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama pihak kerajaan untuk sama-sama kita mentaati SOP dan juga kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, menjaga kebersihan, sentiasa bermunajat dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga makan makanan yang berkhasiat, yang berkat, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pengasih dan juga maha memberikan kesejahteraan kepada hambanya, memberikan terus-menerus keamanan, ketakwaan, hikmah kepada kepimpinan kita ke bawah diri yang maha mulia Paduka Seri bin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei, kepada para pemimpin, kepada para ulama dan kepada semua ahli masyarakat negara Brunei Darussalam, dalam kita sama-sama mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.